Objektif yang pertama adalah mengukur jumlah masa belajar untuk pelajar MSU Kolej Sarawak dalam sehari. Objektif yang kedua pula adalah menilai tahap pencapaian akademik pelajar berdasarkan CGPA semester terkini. Manakala yang ketiga pula adalah menganalisis hubungan antara jumlah masa belajar dengan CGPA pelajar MSU Kolej Sarawak. Ringkasan pengumpulan data, terutamanya borang Google ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara masa belajar dengan CGPA pelajar MSU Kolej Sarawak. Kedua, data meliputi jam belajar dan CGPA terkini serta berapa kali pelajar belajar dalam sehari. Ketiga, seramai 33 responden yang berikan maklum balas, namun hanya 23 responden sahaja yang sah dan boleh digunakan. Terakhir, pengumpulan data ini dijalankan melalui pendekatan dalam talian iaitu aplikasi WhatsApp. Jadual ini merupakan hasil data yang kami telah kumpulkan. Ini adalah jadual data untuk masa belajar dengan hasil median yang kami dapat adalah 2.43 manakala min 2.41. Manakala kuartil 1 dengan mendapat 1.61, kuartil 3 3.25 dengan variance 1.628 dan sisihan piawai adalah 1.30. Ini adalah jadual untuk data CGPA pelajar MSU Kolej Sarawak. Untuk min iaitu 3.3476, manakala untuk median pula 3.3983. Kuartil 1 untuk CGPA iaitu 2.99, kuartil 3 3.59, variance 0.2172, sisihan piawai adalah 0.4660. Berdasarkan graf bar ini, kita boleh melihat yang graf bar kedua-dua ini adalah boleh berdiri sendiri, which is kita tidak boleh melihat hubungan secara langsung daripada kedua-dua graf ini. Tetapi secara keseluruhan kita boleh melihat pelajar MSU Kolej Sarawak secara puratanya belajar dalam antara 25 hingga 30 jam per minggu. So, seterusnya adalah purata CGPA yang didapat sekitar 25 hingga 30 jam belajar per minggu adalah 3.35. Dekat sini kita boleh anggap terdapat hubungan positif antara masa belajar dengan CGPA. Maka taburan yang ditunjukkan di dalam graf bar tersebut adalah konsisten. So, masa belajar yang paling tinggi iaitu 2 hingga 3 jam iaitu seramai 14 orang manakala CGPA yang di atas 3.00 adalah seramai 17 orang. So, pelajar yang belajar selama 1 jam tidaklah ramai dan cuma hanya 5 orang saja dengan CGPA mereka adalah antara 2.42 hingga 3.01. Sedikit dengan seramai 5 orang. So, kesimpulan daripada data graf bar data ini menunjukkan kemungkinan korelasi positif antara masa belajar dengan prestasi CGPA dalam kalangan pelajar MSU Kolej Sarawak. Pelajar yang meluangkan masa lebih lama cenderung untuk mendapatkan CGPA yang lebih baiklah berdasarkan graf yang tadi. So, namun kesimpulan ini cuma sebagai inference umum kerana histogram ini tidak dipadankan per individu. Untuk keputusan hipotesis pula, hipotesis 0 iaitu H0 ia tiada hubungan yang signifikan antara masa belajar dengan CGPA MSU Kolej Sarawak. Manakala bagi hipotesis alternatif ataupun H alternatif terdapat hubungan signifikan antara masa belajar dengan CGPA pelajar. Dekat ujian statistik yang kita gunakan, masa belajar
iaitu T-test 1.966, Z-test 1.645. So keputusan dia H0 ditolak. CGPA pula T-test 1.544, Z-test 1.645. Maka H0 ditolak. So, keputusan menunjukkan bahawa satu faktor jelas mempunyai pengaruh yang lebih kuat dan perbezaan ini adalah signifikan secara statistik. Manakala masa belajar tidak mempunyai pengaruh yang sama terhadap CGPA. Kesimpulannya, hipotesis 0, H0 ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara masa belajar dengan CGPA pelajar, di mana pelajar yang lebih banyak meluangkan masa untuk belajar di luar waktu kelas secara purata mempunyai CGPA yang tinggi berbanding dengan pelajar yang masa belajarnya adalah lebih singkat ataupun sedikit. Walaupun hubungan mereka ini adalah signifikan, kuasa hubungan ini adalah sederhana. Sehingga ini boleh menunjukkan bahawa masa belajar adalah menjadi salah satu faktor yang boleh mempengaruhi akademik, dan tapi dia bukan sebagai satu-satunya penentu lah. So, faktor lain juga boleh seperti kaedah belajar, kemahiran asas, motivasi dan mungkin persekitaran pembelajaran juga boleh turut menyumbang kepada CGPA lah.